Seterusnya kita tengok contoh yang kedua, istisna menggunakan illa. Jalasal muallimuna illa Muhammad. Telah duduk siapa? Semua guru-guru kecuali siapa yang tak duduk? Muhammad. Okey. Jadi mana mustasna? Ainal mustasna? Mustasna yang kita nak kecualikan ialah Muhammad. Mustasna mesti selepas illa ni. Muhammad. Okey, Muhammad mustasna. Okey, Muhammad dikecualikan dari siapa? Dari kelompok mana? Dari guru-guru. Jadi guru-guru mustasna minhu. Mustasna minhu kat sini fa'il, fa'il. Okey, jadi kita nak tentukan Muhammad ni nak baca don ke dan ke din. Mustasna ni kita nak tentukan. Okey, tengok ayat ni, ayat musbit ke ayat nafi? Musbit ke nafi? Putri. Alia. Ayat ada tak ayat huruf nafi? Tak ada kan? Jadi dia ayat musbit. Dia ayat musbit, ayat tetap. Okey, ada tak mustasna minhu? Itu yang kita kena tengok. Nak tentukan mustasna kena tengok. Ni, dua ni. Dia musbit ke dia nafi? Musbit. Ada tak mustasna minhu? Ada. Mana dia? Ni, mu'allimun disebut dalam ayat. Jadi pada ketika ini ada dua-dua syarat ni. Dia hukumnya apa tadi? Wajib nasab. Wajib. Mustasnanya wajib nasab. Mustasnanya wajib mansub. Melainkan Muhammad, seorang ke dua ke ramai ni? Mufrad musanna jamak? Mufrad kan, seorang Muhammad. Okey, jadi wajib mansub. Kalau mufrad Muhammad nak mansubkan macam mana? Tambah alif kat belakang. Mesti tambah alif. Sebab kita nak sebab dia mansub bil fathah. Muhammad dan ada alif dia kita tahulah. Automatik kita tahu dia ni bagi atas. Muhammadan. Okay, contoh lain. Yaqra'u tulabu al-kitaba. Fa'il, fa'il, maf'ul bih. Illa, kita guna illa. Melainkan Zaid. Sedang membaca pelajar-pelajar. Belajar baca apa? Buku. Sedang membaca pelajar-pelajar akan buku kecuali. Yang tak baca siapa? Kecuali Zaid. Okey, mana dia mustasna? Okey, ainal mustasna? Zaid kan? Mustasna. Ainal mustasna minhu? Siapa kita nak kecualikan Zaid ni dari buku ke dari pelajar? Bila ayat yang ada fa'il yang panjang-panjang sebelum illa ni kena faham mana mustasna minhu ni. Mustasna minhu saya kata tadi kita nak kecualikan Zaid dari kumpulan mana? Zaid ni nak kecualikan dari siapa? Dari buku ke dari pelajar? Takkan dari buku. Zaid ni kita nak kecualikan dia dari kumpulan pelajar. Semua pelajar baca buku, melainkan Zaid tak baca. Jadi, okey, ini mustasna minhu. Okey, kita nak tentukan baris hukum mustasna. Hukumnya mansub. Bila guna illa, mustasna hukumnya mansub. Okey, tapi wajib ke harus ke apa? Ayat yang musbit tak? Ya, dia ayat musbit. Okey, dia tak ada huruf nafi. Okey, dia ayat musbit dan ada tak mustasna minhu? Ada. Jadi ketika ini mustasna, mana mustasna? Zaid. Kenapa? Wajib. Wajib mansub. Wajib. Jadi bila Zaid wajib mansub, tambah alif kat belakang. Jadi illa Zaid dan. Okey, faham tu? Okey. Okey, contoh lain. Yal abul laibun al-qurrata illa Zaid juga. Zaid ajalah semua ni kan. Okey, sedang bermain pemain-pemain main apa? Main bola kecuali Zaid. Zaid main dia lain lah agaknya kan. Jadi mana mustasna? Mana mustasna dia? Mana barizah? Zaid lah kan. Selepas illa ni ialah mustasna. Siapa yang kita nak kecualikan? Dia kecualikan daripada bola ke daripada pemain? Daripada bola ke daripada pemain? Ikhwan. Afif. Tertidur Afif. Daripada pemain-pemain. Jadi pemain-pemain ni ialah mustasna minhu. Ayat. Okey, kita nak tentukan baris hukum mustasna ni. Wajib ke harus ke apa? Okey, ayat musbit tak ada huruf nafi apa-apa dan ada mustasna minhu. Dua benda ni ada. Jadi wajib ketika ini mustasna wajib mansub. Wajib, tak boleh. Tak boleh baca don din. Mansub maknanya Zaid ni seorang. Bila seorang dia mesti tambah alif. Kita akan baca Zaid dan. Okey. Okey, next hukum yang kaedah yang kedua kalau nak guna illa. Okey, pertama tadi kita sudah padam. Okey, pertama tadi wajib mansub. Mustasnanya wajib mansub. Tak boleh tidak. Tak ada baris lain lagi.
Kalau ayat tu ayat musbit dan ada disebut mustasna minhu di dalamnya. Okey, hukum yang kedua ataupun kaedah yang kedua sanian ialah mustasnanya yajuzun nasbi. Apa yajuz? Harus mansub. Apa yang harus mansub ni? Mustasnanya lah. Mustasnanya harus nasab. Tadi yang pertama wajib. Okay, harus nasab ni bila sekiranya ayat itu, tadi yang pertama wajib kalau ayat tu ayat musbit. Harus nasab kalau ayat itu ayat nafi. Nafi ni lawan kepada musbit dan disebut mustasna minhu. Dalamnya ada mustasna minhu. Ada dua benda ni, perkataan mustasnanya harus nasab. Maksudnya apa? Bila harus maknanya apa? Okey, apa maksud harus nasab? Harus nasab ni maksudnya harus mansub. Maknanya kalau dia seorang dia bagi atas lah. Kan? Kalau mufrad bagi nasab bil fathah, kalau dua bil ya. Okey, mustasnanya harus mansub. Harus bukan wajib. Okey, kalau harus maknanya ada satu lagi hukum, kan? Apa hukum satu lagi? Kalau kita tak nak masukkan pun boleh. Habis kalau tak nak masukkan, buat macam mana? Mustasnanya akan ikut hukum mustasna minhu. Bila harus ada dua keadaan. Kita jawab dua-dua ni betul. Maknanya bila harus, yang pertama mustasnanya harus mansub. Tadi Zaidan boleh, kita nak baca illa Zaidan boleh. Tak nak baca Zaidan lah. Kalau tak nak baca Zaidan macam mana? Zaid tu akan ikut hukum mustasna minhu. Okey, nanti kita tengok contoh. Okey. Bila perkataan ayat bila hukum mustasna ni harus masuk, kalau ayat tu ayat nafi dan disebut mustasna minhu. Okey, contohnya ma najaha. Kita tambah ma, tidak lulus, tidak. Ma ni apa? Ma nafi lah, huruf nafi. Tidak. Bila kita guna najah fi'il madhi, cara nak nafikan ni kena betul. Kalau guna fi'il madhi, kita nafikan dia dengan ma. Kan dah belajar kan SEM 1. Betul? Betul Afif? Dah belajar SEM 1. Ingat, nafi. Kalau fi'il mudhari', kita nak nafikan guna apa? Guna la boleh, lan boleh, lam boleh, kan? Cara nak nafi kena betul, nak buat ayat. Okey, kalau isim kita guna laisa. Kalau isim, kan? Kita nak nafikan dia guna laisa. Ataupun ma pun boleh. Okey, kalau ni najahan fi'il madhi kan, kita nafikan dia guna ma. Jangan guna la. Kalau la salah sebab la hanya untuk fi'il mudhari'. Yanjahu kita guna la. Ma najahat tullabu illa Zaid. Tidak, tak lulus semua pelajar. Melainkan tak lulus, semua pelajar tak lulus. Kecuali siapa yang lulus? Zaid seorang je lulus. Okey, jadi sekarang ni kita tentukan. Bila istisna tu dia kena tentukan, senang je. Ayat musbit ke nafi? Okey, sekarang ni ada ma. Ma ni ma nafi. Okey, ayat nafi. Ada tak mustasna minhu? Cari. Okey, mana mustasna? Siapa kita nak kecualikan? Zaid mustasna. Selepas illa mustasna. Dikecualikan daripada siapa? Tulab mustasna minhu. Okey, ayat ni ayat nafi dan ada mustasna minhu. Nafi ada mustasna minhu. Jadi ketika ini hukum mustasna, apa dia tadi hukum dia? Harus mansub. Harus mansub. Maknanya bila harus mansub kita nak baca macam mana Zaid ni? Macam tadi. Bila harus mansub kita sama ada kita nak baca baris atas. Sebab Zaid ni seorang kan. Kita boleh baca Zaidan, illa Zaidan. Zaidan tambah alif lah macam tadi. Tak nak baca Zaid. Kalau tak nak baca Zaid boleh. Kita baca macam mana? Ma najahat bu ke ba ke bi. Bu kan? Sebab dia fa'il. Mustasna minhu kat sini fa'il. Kita nak baca Zaidan. Zaidan ni kita hukum yang kedua dia akan boleh ikut hukum mustasna minhu. Mustasna minhu bagaimana? Fa'il
marfu' bid-dhammah sebab dia seorang. Dia jamak bid-dhammah. Okey, jadi kalau nak ikut illa, Zaid akan ikut tulab, dia akan jadi apa? Tulab bu kat sini kan? Sebab dia fa'il marfu'. Jadi Zaidun lah. Mustasnanya ada dua hukum kalau di ayat tu ayat nafi dan ada mustasna minhu. Tu kena tengok. Kita boleh baca Zaidan satu, boleh baca Zaidun. Kenapa baca Zaidun? Sebab dia ikut mustasna minhu. Kalau bila nak ikut ni kena tahulah mustasna minhu bagi apa? Apa hukum dia? Sebab ni fa'il kan, marfu'. Jadi Zaidun lah bacanya. Sebab tulabu dia ikut. Itu hukum yang kedua untuk ilah, harus nasab. Ayat nafi dan ada mustasna minhu. Hukum yang ketiga. Boleh faham Kalau tak faham ulang baliklah. Ulang balik video ni dan tengok balik. Fahamkan betul-betul. Yang ketiga, hukum mustasna ialah hasba mawqi'ihi fil jumlah. Apa hasba mawqi'ihi fil jumlah? Maknanya mengikut kedudukan mustasna, maknanya hukum mustasna ikut kedudukan dalam ayat. Itu maksudnya hasba mawqi'ihi fil jumlah. Maknanya mustasna ni nanti akan ikut kedudukannya dalam ayat. Ketika bila hasba mawqi'ihi fil jumlah ni? Kan? Yang pertama tadi wajib nasab. Kalau ayat tu ayat apa tadi? Ulang balik zihan. Ayat musbit dan ada mustasna minhu. Hukum yang kedua, yajuz, mustasnanya harus mansub kiranya ayat tu ayat nafi dan ada mustasna minhu. Hukum yang ketiga, keadaan yang ketiga, mustasna akan ikut kedudukan dalam ayat. Macam mana sekiranya bila? Sekiranya sekiranya ayat itu ayat nafi bila? Iaitu pada ayat nafi, maknanya ada ma, ada la, lan, lam, kan, laisa. Sekiranya ayat tu ayat nafi dan apa tadi? Mustasna minhu tak disebut. Tak ada mustasna minhu. Yang dua tadi semua disebut mustasna minhu. Yang ketiga ni dia tak ada mustasna minhu dan di ayat nafi. Lebih kurang macam kaedah yang kedua. Sama-sama nafi, cuma yang tadi ada mustasna minhu, yang ni tak ada mustasna minhu. Ketika ini mustasna ikut kedudukan dalam ayat. Contohnya macam mana kita kata ayat nafi. Yang pertama dia kata ma, kita nafikan ayat tu. Ma qara'a, ma najaha, ma akala. Ambil contoh yang sama supaya mudah fahamlah. Ma najaha tulabu illa Zaid. Kan? Kita nafikan dia. Kita ada ma, nafi. Tidak lulus semua pelajar melainkan Zaid. Ada tak mustasna minhu? Ada tak? Mana dia? Ni, kan? Tulab mustasna minhu. Zaid mustasna, kan? Selepas illa mustasna. Yang kita nak kecualikan. Dari siapa? Tulab. Najaha fi'il, tulab hukumnya apa? Hukumnya apa? Nizah, hukumnya fa'il, kan? Jadi kita baca tulabu. Ayat nafi. Pertama dia ayat nafi. Ayat ni musbit ke nafi? Ayat nafi. Sorry. Maaf. Sorry. Contoh Ustazah ni salah lah pula. Ayat betul kan? Mana jaha illa Zaid. Tidak lulus kecuali Zaid. Ayat ni ayat nafi. Ada tak hal hunaka mustasna minhu? Tengok. Cuba tengok betul-betul. Ada tak mustasna minhu? Haikal. Haikal. Ada. Zaid ni dikecualikan dari siapa? Tak ada, kan? Tak lulus kecuali Zaid. Tak baca kecuali Zaid. Tak makan kecuali Zaid. Tak main kecuali Zaid. Kan? Di ayat nafi, ada mustasna minhu? Tak ada. Mustasna minhu tak ada. Gimana? Tak adalah. Tak nak sebut boleh je, kan? Ketika ini, mana mustasna? Zaid. Yang kita nak kecualikan Zaid. Dari siapa? Tak ada. Dari pelajar ke? Dari pemain ke? Jadi mustasna minhu tak ada. Dia ayat nafi. Jadi dia ikut hukum mana? Ikut hukum ketiga. Maksud hukum ketiga ni apa? Ni. Macam mana kita nak baca baris Zaid ni?
Kita nak baca mansub ke, marfu' ke apa, dan ke, don ke, din. Okay, dia kata mengikut kedudukan, mustasna akan ikut kedudukan dalam ayat. Macam mana maksud kedudukan dalam ayat? Okey, kalau macam ni, kita tutup kejap. Kita tutup ma dengan illa. Tutup. Jadi yang tinggal apa? Najaha, Zaid. Najaha, Zaid. Dan ke, don ke, din. Najaha fi'il. Telah lulus. Siapa? Zaid. Jadi Zaid akan jadi fa'il kan? Jadi kena baca, kita tutup, dia akan jadi najaha Zaidun lah. Jadi Zaid ni akan marfu' Zaidun. Okay, contoh satu lagi. Ma qultu illal haqq. Okay, aku berkata melainkan yang benar. Okay, mana mustasna? Haq. Tidak berkata aku melainkan yang benar. Okey, yang benar ni mustasna. Kita ada tak kecualikan dia daripada apa-apa? Tak ada kan? Dari percakapan ke, dari apa ucapan ke, tak ada. Okey. Jadi ayat ni ayat nafi dan ada tak mustasna minhu? Tak ada. Jadi dia ikut hukum yang ketiga. Apa dia? Maknanya mustasna dia ikut kedudukan dalam ayat. Ni kita nak tentukan baris. Illal haq, ka ke, ku ke, ki. Apa sakinah? Kita tutup. Kalau macam gini, kita tutup sekejap. Kita tutup sekejap, tutup. Yang tinggal apa? Qultu. Qultu kat sini ada apa? Qul. Aku berkata. Fi'il kan? Fi'il dan fa'il kat sini. Tu ni fa'il. Qala, qul. Fi'il. Tu ni fa'il. Jadi, qul. Jadi, ayat ni akan tinggal apa? Qultu al-haq. Ka ke, ku ke, ki. Fi'il, fa'il. Pada apa? Maf'ul bi haq. Jadi maf'ul bi hukumnya apa? Mansub. Oleh kerana satu, kita bariskan atas. Jadi kita akan baca ma qultu. Letak balik. Ma qultu illal haqqa. Sebabnya dia akan jadi maf'ul bi. Kan? Seolah-olah macam gitu. Okey, faham tu? 3 hukum istisna menggunakan illa. Wajib nasab, harus nasab, mengikut kedudukan dalam ayat. Yang wajib nasab apa? Mustasna. Mustasnanya wajib nasab, mansub. Yang kedua, mustasnanya harus mansub. Yang ketiga, mustasnanya mengikut kedudukan dalam ayat. Okay, kalau tak faham, ulang balik video tadi dan fahamkan semula. Okey. Okey, saya akan bagi soalan dan kesimpulannya Saya bagi kesimpulan lah. Lepas ni ada ghair dengan siwa lagi ni. Okey, kesimpulannya kalau istisna menggunakan illa, dia ada 3 kaedah. 3 kaedah. Istisna menggunakan illa, mustasna je lah. Maksudnya kat sini kan tak faham pula kan. Bila gunakan illa, mustasnanya ada 3 kaedah. Ada 3 kaedah. M ni mustasna lah. Mustasna ada 3 kaedah. Apa dia? Pertama, wajib nasab, harus nasab dan ikut kedudukan dalam ayat. Senang tak formula macam tu? Kan? Tak tahu lah nak beri formula apa lagi. Wajib nasab, harus nasab, ikut kedudukan dalam ayat. Mustasna. Bila wajib, bila harus? Wajib ni kalau ayat itu apa tadi? Musbit. Bila ayat itu tetap. Ayat itu tetap, musbit dan apa tadi? Ayat itu musbit dan ada mustasna minhu. Okey, musbit ni empty lah. Musbit. Kan, nak ringkaskan. Ni mustasna minhu. Bila ayat tu tengok, ayat tu tetap, maknanya tak ada ayat nafi, ada mustasna minhu, mustasnanya wajib mansub. Okey, hukum yang kedua harus nasab sekiranya ayat itu ayat nafi. Ayat nafi and nafi dan
ada mustasna minhu. Ikut kedudukan dalam ayat, jika ayat itu ayat nafi dan tak ada. Tu tak ada. Apa mm? Mustasna minhu-nya tak ada. Itu ikut mustasnanya akan ikut kedudukan dalam ayat. Okey. Harus nasab ni ketika dia nafi dan mustasna minhu-nya ada. Okey. Mustasna minhu-nya ada. Harus nasab maknanya satu lagi hukumnya apa? Yang kedua ni dia ada dua. Harus nasab dan ataupun satu lagi ikut apa? Ikut baris mustasna minhu. IMM. Ikut mustasna minhu. Yang pertama harus nasab, yang kedua ikut mustasna minhu. Dua-dua ni ayat dia mestilah macam gini. Okey, mestilah ayatnya nafi dan mustasna minhu-nya ada. Okey, boleh faham? Faham tu? Okey. Okey, asal tu sambung lagi, boleh sambung terus. Okey, yang ini gunakan illa Okey, yang kedua saya nak beritahu menggunakan ghair dan siwa. Okey, ghair dan siwa. Okey, kalau dah faham illa senang je sebenarnya. Senang je untuk ghair dengan siwa, senang je. Sebab dia sama je dengan illa. Cuma okey, tengok yang seterusnya tu, kalau istisna menggunakan ghair dan atau siwa, maknanya juga melainkan, kecuali, melainkan, selain dari. Okey, ghair dan siwa. Okey, tengok kat okey, sorry. Saya tertinggal tadi. Kan lupa dah juga. Okey, pada hukum yang ketiga tadi yang guna ilah, hukum yang ketiga tadi ikut kedudukan dalam ayat tadi. Maknanya sekiranya apa tadi? Ayat tu ayat apa tadi? Ayat nafi. Apa ayat kita Saudi? Kira ayat tu ayat nafi dan mustasna minhu ada ke tak ada? Tak ada kan? Itu ikut kedudukan dalam ayat yang guna illa tadi. Okey, nama lain. Istisna yang ketiga ni dia ada nama lain dia sebab pernah keluar dalam peksa. Jadi bila tak terangkan, pelajar pun tak tahu. Dia faham yang ni tapi dia tak tahu apa benda istilah tu, dia tak boleh jawab. Tak boleh nak bagi contoh. Okey, untuk illa hukum yang ketiga, nama lain dia ialah istisna mufarrid. Istisna, nama lain ika ni ikut kedudukan dalam ayat ni ialah nama lain dia atau istisna mufarrid. Ada dalam soalan dia suruh bagi contoh. Contoh mathil mayati istisna mufarrid. Ataupun mufarrad. Dia tak tahu, pelajar tak boleh jawab. Ataupun main time je lah, nasib lah kalau kena kan. Jadi bila soalan macam gini, buatkan contoh yang istisna mufarrad. Maknanya mestilah ayat kita tu mestilah buat ayat nafi kan. And tadi mestilah buat ayat nafi dan jangan letak mustasna minhu. Dia jadilah istisna mufarrid. Hukum yang ketiga tadi kan. Ma najaha illa Zaidun, ma qara'a illa Muhammadun. Kita nafikan dan jangan letak mustasna minhu. Nafikan, jangan ada mustasna minhu. Tu istisna mufarrid. Okey, yang seterusnya kita ni yang sikit yang nak terangkan. Okey, kalau guna ghair dengan siwa, sama je dengan illa. Kaedahnya sama, cuma apa? Ghair atau siwa. Okey, tengok kat situ modul tu. Okey, yang penting bila guna ghair dan siwa, saya bagi satu contoh. Najah, contoh tadi lah kan. Najahat tullabu ghair Zaid. Okey, yang pertama kena tahu kalimah. Bila guna ghair dengan siwa, dia ada beza sikit dia guna berbanding ilah.
Kalau illa tadi, mana mustasnanya? Mana mustasna dia Zati? Lepas illa kan? Okey, kalau guna ghair dengan siwa, kalimah selepas dalam modul sudah tulis. Perkataan selepas ghair atau siwa, mana dia? Zaid. Hukum dia ialah mudhaf ilaih. Zaid ni apa hukum dia? Mudhaf ilaih. Perkataan selepas ghair. Mana ghair? Zaid. Kita nak baca zaidan ke don ke din. Perkataan ba'da ghair, selepas ghair ni ataupun siwa, dia hukumnya mudhaf ilaih. Kita akan i'rab dia mudhaf ilaih. Jadi kalau mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Seorang Zaid, kita akan baca Zaid dan don din. Zaidin lah. Kan Aisyah kan? Okey, ghair Zaidin. Ini hukumnya tetap, tak berubah. Muhammadin. Aliyin, tak kira siapa-siapa. Khadijatin. Kan? Okey? Talibin. Mesti baris bawah. Okey, sekarang ni bila guna ghair dengan siwa, yang ainal mustasna. Mana mustasna? Kita nak tentukan baris mustasna. Okey, bila guna ghair siwa, dia sendiri yang akan jadi mustasna. Kalau guna ila, tu beza sikit. Kalau guna ila, perkataan selepas ila tu kan, selepas ila ni yang akan jadi mustasna kan? Betul? Betul? Kalau guna ghair dengan siwa, dia sendiri, perkataan ghair dengan siwa ni sendiri yang akan jadi mustasna, bukan yang selepas dia. Bila guna ghair dengan siwa, yang selepasnya dah jadi mudhaf ilaih majrur bil kasrah. Kalau dia satulah. Dia mesti mudhaf ilaih. Jadi mana mustasna dia? Bila guna ghair dengan siwa, dia sendiri yang akan jadi mustasna. Ghair ini ialah mustasna. Sama juga. Sama ayat ni sama je kalau guna siwa pun. Siwa ni ialah mustasna. Jadi sekarang dalam ayat ni kita nak tentukan baris untuk ghair, baris untuk mustasna, hukum dia. Mustasna hukum tadi mansub kan? Kalau guna ilah ada 3 hukum. Sama juga macam ni. Jadi kita nak tentukan sama ada kita nak baca ghaira, ghairu ke ghairi. Bila guna ghair dengan siwa. Jadi hukum dia sama dengan yang ilah. Okey, ilah hukum yang pertama tadi apa? Wajib nasab kan? Mustasnanya wajib nasab. Ini mustasnanya mana? Ghair. Ghair ini mustasna. Okey, wajib nasab ke? Harus nasab ke? Ikut kedudukan dalam ayat ke? Tengok ilah tadi. Tengok hukum ilah. Okey, yang pertama, mustasna wajib nasab kan? Kalau guna ilah. Ketika bila? Ayatnya musbit. Hukum yang pertama tadi. Wajib nasab. Tengok balik. Kalau ayat dia ayat musbit. Satu lagi, disebut mustasna minhu. Ayat ni ayat musbit tak? Ayat musbit. Ada tak mustasna minhu? Zaid, dikecualikan selain daripada siapa? Pelajar-pelajar. Ada kan? Mustasna minhu ada. Jadi ketika ini, ghair ni akan ikut hukum yang ini. Jadi wajib nasab. Kalau ghair ni dia tak perlulah tanwin lagi. Okey? Wajib nasab maksud apa? Ghairah lah bacanya. Sekarang ni kita nak tentukan untuk ghairah je. Baris ghairah. Okey? Najahatul labu ghaira Zaidin. Sebab ayat ni ayat musbit dan ada mustasna minhu. Okey. Okey, kita nak buat hukum yang kedua. Hukum yang kedua tadi apa? Harus kan? Kalau harus macam mana tadi? Kita nafikan aja. Tambah je ma. Okay, untuk hukum yang kedua. Kita nafikan ayat ni. Ma najahatul labu. Nak baca ghaira ke, ghairu ke, ghairi. Zaid tetaplah mudhaf ilaih. Zaidin, Muhammadin. Okay, sebab ghair ni mustasna. Kita nak tentukan dia. Okay, ayat ni ayat nafi. Okay, ayat nafi. Ayat nafi. Ada tak mustasna minhu? Ada. Okey, jadi macam mana? Dia ikut hukum mana? Harus nasab kan? Mustasnanya harus nasab. Okey. Bila harus nasab? Kalau ayat tu ayat nafi dan ada mustasna minhu. Okey, apa yang harus nasab? Ini mustasna dia. Mana mustasna kat sini? Ghair. Harus nasab maknanya maksudnya apa?
kita boleh baca ghaira. Ma najahat tulabu ghaira Zaidin. Satu lagi hukum dia apa tadi? Ikut hukum mustasna minhu kan? Ikut mustasna minhu. Mustasna minhu bagaimana? Kan fa'il kan sini. Marfu' bi dhammah. Jadi kita tak nak baca ghaira, kita boleh baca apa lagi satu? Boleh baca apa lagi satu? Putri. Boleh baca apa lagi satu? Lena. Ma najahat tulabu ghair. Kau tak nak baca ghaira? Ghair akan ikut tulab. Ghairu lah. Satu lagi kita akan baca ghairu. Kenapa baca ghairu? Sebab dia ikut baris mustasna minhu. Jadi kita boleh baca bila nafi ma najahatul labu ghaira Zaidin, ma najahatul labu ghairu Zaidin. Itu hukum yang kedua harus. Hukum yang ketiga tadi apa? Kalau guna illah, ikut kedudukan dalam ayat kan? Mustasna ikut kedudukan dalam ayat. Kalau ayat macam mana? Kalau ayat tu ayat nafi dan tak ada mustasna minhu. Kita nafikan ayat ni, kita buang je mustasna minhu. Kita buang. Ma najaha ghair Zaidin, tak lulus melainkan selain daripada Zaid. Ayat ni ayat nafi, betul? Ayat nafi ada tak mustasna minhu? Tak ada. Mustasna minhu-nya tak ada. Jadi dia ikut hukum mana? Hukum yang mustasna akan ikut hukum mana? Hukum yang ketiga. Dia nak baca ghaira ke ghairu ke ghairi. Hukum yang ketiga apa? Ikut kedudukan dalam ayat. Okey. Jadi ayat ni yang tinggal apa? Najaha lah kan? Fi'il kan? Najaha ni fi'il. Jadi ghairu. Okey, seolah-olah macam fa'il lah ni. Najaha ni fi'il. Jadi lepas fi'il, fa'il lah kan? Jadi bila fa'il, kita baca ma najaha ghairu. Ma najaha ghairu Zaidin. Okey. Yang harus okey, faham? Faham ke tak? Faham tu? Ayat nafi dan tak ada mustasna. Okey, tengok dalam modul tu ni yang harus. Okey, ikut kedudukan dalam ayat. Itulah. Okey. Ghairu Zaidin. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Sama juga kalau kita kata maqultu. Kan? Maqultu ayat nafi. Ada tak mustasna minhu? Tak ada. Maqultu kan ghair haqi lah, dia tetap mudhaf ilaih. Ghaira ke ghairu ke ghairi. Qultu ni fi'il, tu ni fa'il. Fa'il. Ni jadi apa? Maf'ul bih lah. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Bila maf'ul bih mansub, kita kena baca ghairal haqqi. Ma qultu ghairal haqqi. Okey, faham tu? Boleh faham? Jadi hukum kalau siwa pun samalah. Cuma siwa sebab sama je. Kita ganti dengan siwa pun sama je hukumnya. Cuma siwa kita tak nampaklah mansub ke marfu' ke majrur ke. Sebab dia berakhir dengan alif maksurah. Macam Najwa Musa kan. Fa'il pun kita kata zahaba Musa kan. Kalau dia maf'ul bih pun ra'aitu Musa juga. Kalau dia majrur pun marartu bi Musa juga kan. Yang berakhir dengan alif ni kita tak nampak baris dia. Tapi sebenarnya dia tetap ada. Dia tetap ada hukum mansub tu. Dia boleh juga ghairu tapi pada i'rab nanti. Pada i'rab nanti kita akan terangkan dia fi mahalli raf'in. Dia bacanya sama je. Semua kalau untuk siwa senang. Semua baca siwa je. Dia marfu' ke, dia mansub ke, majrur ke, bacaannya semua siwa. Sebab dia akhirnya alif. Kita tak ada baris. Biar macam mana hukum nak tahu dia hukum mansub? Pada i'rab dia nanti. Siwa ni dia akan jadi mustasna mansub bil fathah muqaddarah je lah. Kalau ghaira ni kita nampak kan? Kita nampak bagian tadi ghaira ke ghairu ke ghairi ke. Jadi kalau siwa dia akan jadi mustasna kalau dia mansub bi fathah dengan baris atas yang kita takdirkan sahaja sebab dia berakhir dengan alif maksurah. Kita tak nampak baris atas dia.
Kalau yang lain kita boleh nampak. Okay. Okay. Ila liqa. Kita harap semua faham. Kalau tak faham nanti lepas ni boleh tanya. Ulang lagi tengok video ni. Kalau tak faham ataupun tengok YouTube video-video lain pun ada kan. Okay, lepas ni kita akan bagi latihan dan jawab. Okay. Ila liqa. Okay. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.